من هنا قال العلماء عامة العلماء جماهير العلماء من السلف والخلف إن البدعة تطرأ عليها أحكام 5 فقد تكون تارة محرمة وقد تكون تارة مكروهة وقد تكون تارة واجبة وتارة مندوبة وتارة مباحة. Dan maka karena itulah para ulama memahami daripada hadis berkenaan dengan bid'ah ini, maka ianya terbahagi kepada 5 perbahasan hukum, 5 hukum hakam syarak. Dan kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang haram, kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang sunnah, dan kadang-kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang wajib, dan kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang makruh, dan kadang bid'ah itu menjadi bid'ah yang harus. فكل أمر محدث إذا أردنا أن نعرف في أي مرتبة من مراتب البدع هو ننظر إلى علاقته بالنصوص الشرعية، فإذا كان مضادا لها كان محرما كالبدع الاعتقادية. Dan setiap bid'ah yang berlaku, perkara baharu yang berlaku, maka perlu dirujuk kembali kepada nas syarak untuk kita melihat semula. Ketika mana perkara baharu tadi bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh syarak, maka ianya termasuk dalam bid'ah yang haram, seperti bid'ah di dalam akidah. وإذا كان مضادا لها ولكن هذه القواعد الشرعية أو النصوص الشرعية لم تلزم المكلفين بالترك على سبيل الحتم وإنما على سبيل الترجيح كانت مضاداتها مكروهة. Dan kalau jika mana yang dilakukan perkara baharu tersebut itu tidaklah bertentangan dengan syarak, cuma disuruh tinggal tadi dengan jalan yang terjih, maka ketika tersebut ianya menjadi bid'ah yang makruh. وإذا كانت هذه المحدثات من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به كانت واجبة. Dan kalaulah perkara baharu tersebut termasuk dalam perkara yang tidak akan sempurna sesuatu itu melainkan dengan melaksanakannya, maka perkara baharu itu adalah perkara yang wajib. Naam, indana min al-bid'i ma huwa wajib. Dalam syarak ada perkara baharu yang wajib dilaksanakan. هل علم النحو على الوجه الذي ندرسه الآن في المقررات الدراسية في قطر الندى والألفية ونحو هذا هل هو مما جاء به الكتاب والسنة؟ Dan pengajian nahwu contohnya yang kita mengaji dalam Qatrun Nada, dalam Alfiyah dan seumpamanya, adakah ada dalam hadis Nabi SAW pengajian dengan kitab-kitab tersebut? هل فن أصول الفقه الذي ابتكره الإمام الشافعي استقراء لفهوم الصحابة قد جاءت به النصوص؟ Dan adakah pengajian usul fiqh yang telah dilakukan oleh Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, yang dilakukan penulisannya oleh Imam Syafi'i diambil daripada kefahaman para sahabat Nabi, itu dilakukan ada dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. هل الحجج الكلامية التي نرد بها على شبهات المخالفين للشريعة والملحدين قد أثرت عن السلف؟ Dan adakah perkara baharu yang mana tersebar di dalam kalamnya para ulama dan yang untuk menolak syubhat-syubhatnya orang-orang yang membawa kefahaman yang salah dalam agama? لكن فهم النصوص ومعرفة لسان العرب وتثبيت أركان الشريعة موقوف على هذه العلوم وأمثالها، فكانت واجبة، لأن الواجب وهو الحفاظ على الشريعة وفهم مراد الله منها لا يتم إلا بالأخذ بمثل هذه العلوم. Tetapi untuk memahami syariat maka perlu kepada ilmu nahwu, perlu kepada pemahaman tentang usul fikih, perlu kefahaman tentang perbahasan tentang ilmu akidah dan seumpamanya. Maka memahami dan juga mempertahankan dan menjaga agama Allah itu hukumnya wajib. Maka ketika itu mempelajari apa yang telah disebutkan tadi, maka ianya juga adalah wajib. وربما تكون مندوبة إذا كانت لم ينص عليها بخصوصها لكنها داخلة تحت نص شرعي. Dan kadang-kadang ianya boleh menjadi sunnah kalau ia tidak masuk ke dalam nas yang masuk secara khususnya, tetapi ia termasuk di dalam apa yang disebutkan secara umum dalam nas syarak.
وربما تكون مباحة إذا لم يكن لها أي تعلق أصلا بالنصوص الشرعية، كمثل أننا نأكل بيدنا أو نأكل بواسطة الملاعق والسكاكين، كمثل أننا نركب السيارات هذه التي لم تكن في عهد الصحابة ولا التابعين ولا السلف الصالح، كمثل أننا نستعمل التليفون المحمول، كمثل أصناف الطعام والشراب. كل هذه من الأمور المباحة، من البدع المباحة. Dan ada juga yang tidak ada terus dalam hukum syarak dan juga tidak disebut dalam nas syarak, hukum syarak. Dalam nas syarak seperti yang kita lakukan pada zaman sekarang, telefon, makan dengan makan guna tangan ataupun guna dengan sudu dan seumpamanya, naik kenderaan dan seumpamanya, yang tidak ada pada zaman Nabi SAW perkara-perkara tersebut, dan ianya tidaklah terdapat nas yang melarang perkara tersebut, maka ianya termasuk dalam perkara baharu yang harus. وهنا أمر خطير جدا أريد أن أنبه عليه، يلزم من يقول بتوسيع مفهوم البدعة الضلالة. Dan ini ada perkara yang sangat-sangat penting yang perlu untuk kita memahami, untuk kita meletakkan kepada kefahaman yang luas tentang maksud bid'ah. أنا أجزم أن أصحاب هذا القول لا يريدونه ولا يقصدونه، لكنه لازم لهم. Dan yang menyebutkan kata Maulana Syekh bahawa orang yang menyebutkan bid'ah ini semuanya adalah perkara yang sesat dan menyesatkan itu, walaupun mereka kemungkinan tidak bermaksud dengan perkara tersebut, tapi ianya lazim bagi mereka. والقاعدة المنطقية تقول إن بطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. Ini karena kaedah mantik menyebutkan butlanul lazim, butlanul malzum, yakni batalnya lazim maka akan membatalkan malzum. أفعال المكلفين، هذا سؤال، أفعال المكلفين هل هي محصورة أو غير محصورة؟ أفعال مكلفين yakni perbuatan mukallaf, waqa'i' yakni perkara realiti yang berlaku, dan juga af'al mukallafin iaitu perbuatan mukallaf ini, adakah dia termasuk dalam perkara yang ada hak yang tertentu ataupun perbincangan dalam bahagian yang tertentu? Ya, kata Muhammad. طيب الجواب بديهي، أفعال المكلفين قطعا ليست محصورة. Dan jawabnya mudah. Minta maaf tadi saya silap terjemah tadi. Ini syaitannya, adakah af'al mukallafin ini mahsurah, iaitu hanya ada amalan-amalan yang tertentu sahaja yang tidak boleh keluar daripada itu? Maka jawapannya, kata Maulana Syekh, jawapannya mudah, iaitu sudah tentulah amal mukallaf ini tidak tertentu dengan sesuatu amalan sahaja dan ianya luas. والنصوص الشرعي محصورة، الكتاب القرآن الكريم آياته معدودة بين دفتي المصحف، السنة المطهرة موجودة في دواوين معينة محصورة، فالنصوص محصورة. Manakala nas mahsur, maksud nas ini ada haknya, karena Quran ada ayatnya berapa saja ayat dan seumpamanya, dan hadis pun ada bilangannya, maksudnya mahsur. أنا أعتقد أن كل مسلم صادق في إسلامه يعتقد ويجزم أن الشريعة الإسلامية شريعة صالحة لكل زمان ومكان. Dan saya pasti dan yakin setiap orang Islam pasti akan mengatakan bahawa Islam ini adalah agama yang sesuai pada setiap zaman dan tempat. وأنها قد جاءت لتجيب عن يعني كل سؤال يشغل بال المسلم في أي زمان أو أي مكان. Dan sudah tentu Islam akan mampu untuk menjawab apa sahaja persoalan yang terlintas dalam fikiran seorang Muslim tersebut di mana-mana zaman dan di mana-mana tempat sekalipun. بل إن علماء الأصول يقولون ليس هناك فعل من أفعال المكلف إلا ولله فيه حكم. Dan sehingga para mujtahidin dan para ulama menyebutkan bahawa tidaklah bagi setiap perbuatan mukallaf tersebut melainkan Allah telah menerangkan hukum padanya. كيف يجيب المحصور عن غير المحصور؟
Macam mana kita nak jawab dengan masalah اللي هي النصوصيات عن غير المقصود اللي هي أفعال Nah, macam mana kita nak jawab dengan nas yang hanya ada bilangan tertentu? Nah, bagaimana nak diaplikasikan dengan af'al perbuatan mukallaf yang tidak terbilang banyaknya? نحن لا إشكال عندنا لأننا نقول إن عمومات الشريعة وإطلاقات الشريعة تجيب عن غير المنصوص عليه. Dan kata kita tidak ada masalah. Kenapa? Kerana keumuman nas syarak dan mutlaknya nas syarak itu tentu akan menjawab perkara yang tidak ada misalnya yang sebelumnya. والقاعدة أن العام يبقى على عمومه حتى يأتي ما يخصصه. Karena kaedah telah menyebut al-'am yabqa ala umumih hatta jaa ma yukhassisuh, yaitu umum itu akan kekal dengan keumumannya sehinggalah datang sesuatu yang mengkhususkan keumuman tersebut. وأن المطلق يبقى على إطلاقه حتى يأتي ما يقيده. Dan annal mutlaq yabqa ala itlaqihi hatta ma jaa ma yuqayyidu. Dan yang mutlak pula itu sudah tentu akan kekal dengan kemutlakannya sehinggalah datang sesuatu yang mengkaitkan dan yang mengikat kemutlakan tersebut. والإشكال إنما يتوجه على أصحاب الاتجاه الآخر. Dan muskilah ini akan berlaku ketika mana kita nak berhadapan dengan satu lagi kelompok. لأن قولهم إن ما لم تأتي به الشريعة بخصوصه يعتبر بدعة مآله إلى القول بزمنية الشريعة وأنها ليست صالحة لكل زمان ومكان وأنها محصورة محدودة بعصر معين ومعطيات عصر معين ولا تفي بمعطيات عصور أخرى. Dan masalah kepada kelompok yang mengatakan, kata Syekh, kepada kelompok yang mengatakan bahawa sesuatu yang disebutkan oleh Nabi tersebut adalah didatangkan dengan makna yang khusus kepada waktu tersebut. Secara khususnya, maka ini sudah tentu akan menyebabkan kita akan faham dengan kelaziman ucapan mereka tersebut bahawa syariat ini hanya sesuai pada zaman tersebut sahaja, tidak pada setiap zaman diturunkan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. هم لا يقولون ذلك ولا يعتقدونه لكنه لازم لمذهبهم لا محالة. Dan mereka mungkin tidak akan menyebutkan perkataan tadi. Mereka tidak hanya mengatakan, maksudnya kelompok yang menyebutkan demikian, kita katakan bahawa, kata Maulana Syekh, mereka tidak pun mungkin bermaksud dengan maksud tersebut, seolah-olah meletakkan agama ini hanya sesuai pada zaman tertentu sahaja. Tetapi kelaziman dengan apa yang mereka ucapkan tadi adalah seperti yang tadi. وظهور بشاعة هذا القول كاف لرده. Dan zahirnya dengan keburukan fahaman ini sudah memadai untuk kita menolak pandangan tersebut. ولذلك قد نص العلماء من المذاهب المختلفة المتبوعة على أن البدعة تطرأ عليها الأحكام الخمسة. Sebab itulah para ulama telah menyebutkan, yang disebut oleh para ulama dalam mazhab yang 4, mengatakan bahawa bid'ah itu sendiri terbahagi kepadanya 5 hukum. من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة. Para ulama Hanafiyah, para ulama Malikiyah, para ulama Syafi'iyah dan para ulama Hanabilah pandangan dengan demikian. وعلى رأس هؤلاء شيخ الإسلام وإمام الدنيا الإمام المطلبي محمد ابن إدريس الشافعي رضي الله عنه. Dan yang paling utama adalah Syekhul Islam, Imam Dunia, Syekhul Islam wal Muslimin, yaitu Al-Imam Al-Muttalibi Muhammad ibn Idris Al-Syafi'i radhiyallahu anhu, yang berpegang dengan pandangan tersebut. حيث يقول فيما رواه عنه أبو نعيم في كتابه حلية الأولياء, yang seperti mana disebutkan dengan riwayat Al-Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya bagi kalam Al-Imam Syafi'i, المحدثات من الأمور على ضربين. Beliau mengatakan bahawa yang baharu, perkara baharu di dalam agama ini ada 2 jenis. أحدهما يخالف الكتاب والسنة والأثر والإجماع. Yang pertama bercanggah dengan Al-Quran, yang bercanggah dengan hadis dan bercanggah dengan ijma'. فهذه هي البدعة الضلالة. Dan itu adalah bid'ah yang sesat. والثانية ما أحدثت من الخير لا خلاف فيه
واحد من هذه الأشياء. Dan yang kedua bahagiannya adalah perkara baharu yang tidak bercanggah dengan perkara yang disebutkan tadi, Al-Quran, Sunnah dan juga ijma'. وهذه محدثة غير مذمومة. Maka ini adalah perkara baharu yang tidak dicela. انتهى كلام الإمام الشافعي. Maka tamat kalam Imam Asy-Syafi'i. وعليه فنستطيع أن نخلص بعد هذا التطواف السريع إلى أن البدعة المذمومة هي ما ليس لها أصل في الشرع يرجع إليه. Jadi setelah kita dah berjauh tadi hadis dengan cerita kaza kalau fahamlah, nah. Yang tu semua akan balik semula kepada apa? Maksud bahawa kita faham bid'ah itu adalah perkara yang tidak ada sandarannya di dalam syarak. أما ما كان له أصل في الشرع يرجع إليه فتسميته بالبدعة هو مجرد إطلاق لغوي وليس إطلاقا شرعيا. Manakala perkara bid'ah, perkara baharu yang ada padanya sandaran syarak di dalam perkara tersebut, maka diletakkan dengan maksud bid'ah tadi kepada perkara tadi hanya pada sudut lughah sahaja, bukan dengan makna yang dipegang dan yang disebutkan dalam syarak. هناك مسلك آخر في تحديد مفهوم البدعة سلكه بعض العلماء قال فيه إن البدعة تنقسم إلى قسمين. Dan ada satu lagi jalan pembahagian bid'ah ini yang dipegang oleh sebahagian ulama, yang mana disebutkan oleh mereka bahawa bid'ah itu terbahagi kepada dua. البدعة الحقيقية والبدعة الإضافية. Yang pertama disebut dengan bid'ah haqiqiyah, bid'ah haqiqah, dan yang kedua dipanggil dengan bid'ah idhafiyah. فالبدعة الحقيقية هي ما لم يدل عليها دليل أصلا. Bid'ah haqiqiyah yakni bid'ah yang tidak ada dalil secara padanya sejak daripada asalnya. وأما ما لها شبهة دليل فتسمى بالبدعة الإضافية. Manakala yang ada padanya syubhah dalil, yakni ada macam seakan dalil yang menyokong walaupun tidak secara langsung, maka ianya disebut dengan bid'ah idhafiyah. وصاحب هذا المسلك هو الشيخ أبو إسحاق الشاطبي رحمه الله صاحب كتاب الاعتصام وكتاب الموافقات. Dan yang berpegang dengan pandangan ini, iaitu membahagikan bid'ah kepada bid'ah haqiqiyah dan bid'ah idhafiyah, adalah Syekh Syatibi yang mengarang kitab Al-I'tisam dan kitab Muwafaqat. وليس بالطبع هو الإمام الشاطبي صاحب الشاطبية التي هي في القراءات، هذا واحد وهذا آخر. Dan bukan Imam Syatibi yang kita maksudkan ini Imam Syatibi dalam qiraat, karena ini imam yang lain, dan juga Syatibi yang kita maksudkan adalah sahib Muwafaqat dan sahib I'tisam. هذا الشاطبي غرناطي أندلسي مالكي من علماء المالكية. Dan ini adalah Syatibi yang merupakan orang daripada Andalus dan para kibar ataupun antara ulama besar dalam mazhab Maliki. له شرح على ألفية ابن مالك من أوسع شروحها. Dan beliau ada syarah bagi Alfiyah Ibnu Malik yang terbesar antara syarahannya. لكن مسلكه في فهم البدعة قد هجرته الجماعة العلمية. Tetapi pahamnya tentang bid'ah itu ditolak oleh jamaah para ulama. ورد عليه غير واحد من العلماء. Dan bukan seorang ulama yang menolak pandangan tersebut. منهم الإمام المواق العبدري في كتابه سنن المهتدين في مقامات الدين. Dan antaranya adalah Imamul Mawwaq Al-Abdari من أئمة المالكية الكبار شرح مختصر خليل. Al-Abdari daripada para ulama besar dalam mazhab Maliki yang mengarang dalam kitabnya tersebut سنن المهتدين في مقامات الدين. Sananul Muhtadin fi Maqamatid Din, menolak pandangan Al-Imam Syatibi. قال العلماء إن المواق قد كسر في كتابه هذا شوكة كل من يرى أن ما لم يكن في الصدر الأول فهو بدعة. Al-Imamul Mawwaq Al-Abdari itu telah menolak dan memecahkan kekuatan hujah yang disebutkan oleh Syatibi di dalam kitabnya tersebut, disebutkan oleh para ulama pujian kepada Imam Al-Mawwaq. والعجيب أن الشاطبي نفسه قد خالف قاعدته هذه في تقسيم البدعة إلى حقيقية وإضافية، واستحسن في كتابه الاعتصام أذكارا غير مأثورة بكيفيات معينة وبأعداد معينة وبألفاظ معينة بناء على رؤى منامية.
Dan yang ajaibnya, Asy-Syatibi sendiri dalam kitab I'tisam bercanggah dengan pandangannya sendiri yang hanya membahagikan bid'ah kepada hakikiyah dengan idhafiyah. Di dalam I'tisam disenaraikan zikir-zikir dan seumpamanya yang diambil berdasarkan pada mimpi. ونحن إذا ألزمناه بمذهبه يكون مبتدعا بناء على قواعده هو. Dan kalau kata kita melakukan demikian, maka kita dikira sebagai mubtadi', berdasarkan kaidahnya Syatibi. وعلى كل حال نسأل الله تعالى المغفرة والرحمة لكل أئمة المسلمين وعلمائهم. Pun begitu, kita mesti perlu untuk meletakkan maghfirah dan rahmah, doa kepada keampunan dan kebaikan kepada seluruh para ulama umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. لكننا متمسكون بما سارت عليه الجماعة العلمية منذ القدم إلى يوم الناس هذا في فهم نصوص الشريعة. Dan dalam masa yang sama menghormati, dalam masa yang sama mengikuti kelompok yang teramai di kalangan ulama yang mana mereka ini telah menjadi pegangan sejak daripada awal syariat agama Allah Taala sehinggalah ke خاصة وأن هذا التمسك ليس تمسكا عاطفيا أو خطابيا بل هو تمسك مبني على الأدلة والقواعد المقررة. Dan pegangan ini bukanlah sebagai pegangan yang disebabkan kerana kecintaan, disebabkan kerana perasaan dalam hati kita sahaja semata-mata, tetapi ianya adalah tamassuk ataupun berpegang dengan dalil yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. ومبني على نصوص واضحة صريحة من السنة المطهرة. Dan ianya terbina dengan nas yang jelas dan sarih daripada sunnah Nabi yang mulia. وليس قولا في الشريعة بمحض الهوى والتشهي. Dan bukan menyebutkan dengan sekadar mengikuti nafsu dan juga keinginan dan kesukaan semata-mata. إذا عرفنا ذلك وتقرر عندنا بعد هذه الجولة فإنه يظهر لكل ذي عينين فساد الفهوم التي تروج لها بعض الجماعات المتطرفة. Dan setelah mana kita melalui perjalanan yang panjang dalam memahami kalamnya Nabi SAW dan pandangannya para ulama tersebut, maka kita akan dapat mengetahui betapa rosaknya kefahaman kelompok yang membawa faham yang bahaya tersebut. والتي تزهد المسلمين في الطاعات بدعوى أنها من البدع والضلالات. menyebabkan dan menyuruh seolah-olah golongan muslim ini untuk merasa malas dan tidak melakukan amal ibadah dengan bimbang, takut berlaku tambahan dalam agama Allah Ta'ala. والتي تهدد الأمن الاجتماعي بطعنها في الثقافات المتوارثة في البلدان المختلفة بدعوى أنها تخالف الشرع والدين. Dan ianya juga akan boleh menyebabkan berlakunya ketidaknyamanan dan tidak aman ke dalam sebuah negara tersebut ketika mereka menuduh ahli negara tersebut yang telah melaksanakan amalan tadi secara mengurus, secara warisan tersebut dengan ilmu, tetapi dituduh bahawa mereka ini telah bercanggah dengan syarak dan juga bercanggah dengan agama Allah Subhanahu wa taala. مع أن القاعدة العظيمة الشرعية الفقهية تقول العادة محكمة. Sedangkan kaidah syariat telah menyebutkan al-adah muhakkamah, adat itu muhakkamah, yakni muhakkam, yakni yang muhakkam, yurja ilaihi, yaitu dengan maksud diperhatikan dan dijadikan sebagai sandaran. وفي الأثر الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. Dan dalam riwayat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud menyebutkan apa yang dipandang baik oleh golongan muslimin maka ianya baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. وهذه الفهوم الضيقة تساعد على بذر بذور الشقاق والفتن بين المسلمين لأن أولئك الطوائف يرون أنفسهم هم أصحاب الحق وغيرهم على باطل وضلال. Dan kefahaman tentang bid'ah ini semuanya dalalah dan seumpamanya tersebut ini akan membawa kesempitan dan juga membawa kepada kepincangan. Sebabkan itu mereka akan, karena mereka menganggap bahawa mereka lah pemilik kebenaran tersebut, bertentangan dengan mereka kesemuanya adalah sesat dan menyesatkan.
ونحن لن نسكت ولن نسمح لأحد أن يغبش على الفهوم المستقرة للشريعة. Dan kita tidak akan diam ketika mana ada orang yang akan mencarikan dan memporak-porandakan apa yang telah ditetapkan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. ولا أن يشوش على المسلمين طاعتهم. Dan kita tidak akan membiarkan orang-orang yang menyebarkan syak ataupun menyebarkan ketidakfahaman kepada golongan muslimin dengan apa yang telah dilakukan. ولا أن يفسد في الدين أو يهدد أمن المجتمع. Dan kita juga tidak akan membiarkan orang yang memecah belahkan kesatuan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membawa mencari keamanan di tempat tersebut. بل سنظل قائمين على البيان. Dan kita akan terus menerang ومواجهة الفكر بالفكر. Dan kita akan berhadapan dengan fikiran yang mereka keluarkan dengan fikiran, kita juga akan berhadapan dengan mereka dengan pandangan tersebut. مستمدين من الله سبحانه وتعالى المدد والمعونة. Dan kita memohon bantuannya daripada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara tersebut.